Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma Alhamdulillah, pada malam ini insyaAllah kita akan sambung membaca, memahami dan mengambil manfaat daripada isi kitab Kekeliruan Umat Inilah Jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul Hafizahullah Ta'ala. Kita sampai ke buku surat 12, masih lagi dalam bab yang pertama, membincangkan tentang tajuk bid'ah. Sepintas lalu, sebagaimana biasa, sama-sama kita memperingatkan diri kita beberapa adab di dalam majlis ilmu yang kita harap apabila diamalkan membawa keberkatan, membawa kepada kita ilmu yang bermanfaat. Iaitu pertama, di dalam mana-mana majlis ilmu sesuai sekali kita memilih cara duduk yang tidak canggung, yang tidak kekok dengan majlis ilmu, kecuali sekiranya kita ada keuzuran. Jadi cara duduk yang sesuai dengan majlis ilmu salah satu daripada tiga, iaitu duduk kita sebagaimana kita duduk dalam duduk antara dua sujud ataupun tahiyat awal, atau kita boleh juga pilih untuk duduk sebagaimana kita duduk di dalam tahiyat akhir, atau kita boleh pilih untuk duduk bersila di dalam majlis ilmu. Sekiranya tidak ada keuzuran, elakkan daripada duduk menunjukkan kaki, mengangkat kaki atau menyandar. Yang kedua, kita berikan sepenuh perhatian kepada majlis ilmu yang sedang berjalan, dengan tidak kita itu bersembang-sembang sesama sendiri, atau berlawak jenaka sesama sendiri, atau menggunakan telefon dan sebagainya yang tidak ada kaitan dengan majlis ilmu. Yang ketiga, lebih-lebih lagi dalam kuliah kita yang berkitab, bagi tuan-tuan yang membawa kitab, kita muliakan kitab itu sebagai sesuatu yang menjadi sebab kepada kita mendapat ilmu, dengan tidak kita letakkan dia di atas lantai. Lebih-lebih lagi di dalam itu ada ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka kita letak di atas ribaan atau kita letak di atas pehal. Ini tiga adab yang praktikal: cara duduk, penumpuan dan penghormatan. Satu adab yang batin yang sebenarnya menjadi asas di dalam apa-apa saja amalan yang kita lakukan di dalam dunia ini, iaitu kita lakukan ikhlas semata-mata mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kehadiran kita di dalam mana-mana majlis ilmu pun itu tujuannya, untuk kita mendapat redha Allah, untuk kita bahagia di negeri akhirat, untuk kita menghilangkan kejahilan daripada diri sendiri dan juga ahli keluarga serta masyarakat, untuk kita menghidupkan agama ini, kerana agama Islam ini hidup dengan ilmu, bukan hidup dengan taklid memutar tuli, dengan ikut-ikutan, tidak, tetapi dengan jalan mengaji, dengan jalan ta'allum. Dan untuk kita tahu cara mana kita melakukan sesuatu perbuatan itu, sebab setiap perbuatan orang yang mukallaf, orang yang telah akil dan baligh, ada hukumnya. Baik perbuatan itu perbuatan yang ibadah secara khusus sebagaimana yang kita tunaikan tadi, solat, ataupun dalam bulan Ramadan kita berpuasa, ataupun bila cukup syarat dan kemampuan kita menunaikan haji dan sebagainya, ataupun perbuatan-perbuatan yang pada asalnya adalah adat saja, bukan ibadah tetapi adat.
Adat mesti kata kalau tidak Islam pun dilakukan. Ya, orang bukan Islam pun bernikah kahwin. Orang yang tidak beriman pun mereka berpolitik. Orang yang tidak Islam pun mereka berniaga. Ini asalnya perbuatan yang adat. Tetapi bagi orang Islam ada satu peluang, sekiranya perkara-perkara yang adat ini dilakukan dengan niat yang ikhlas untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT, dan ditambah lagi dengan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan peraturan Allah Ta'ala, maka ia dikira sebagai ibadah juga, tetapi ibadah yang umum. Baik, kita sampai kepada membincangkan dalil adanya bid'ah hasanah. Pada kuliah-kuliah yang lalu kita dapati para ulama ada membahagikan bid'ah itu secara besarnya kepada dua, iaitu bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, yang elok, dan kepada bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang buruk, atau dikenali juga dengan bahasa hadis bid'ah yang dhalalah, bid'ah yang sesat. Lebih terperinci, ada ulama membahagikan bid'ah kepada 5 bahagian mengikut 5 bahagian hukum syarak. Jadi ada bid'ah yang wajib hukumnya, ada bid'ah yang sunat, ada bid'ah yang harus, ada bid'ah yang makruh, dan ada bid'ah yang haram. Kita telah lihat contoh-contoh yang diberikan. Jadi sampai kepada hendak membincangkan dalil, sebab sesuatu perkara di dalam agama tidak boleh kita katakan semata-mata atas dasar kecenderungan. Kita cenderung kepada sesuatu pandangan, maka kita katakan hukumnya begini, begitu, tidak boleh. Sebaliknya, hukum di dalam agama hendaklah disandarkan kepada dalil. Dalil yang paling utama akan datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi dalam masa yang sama ada di sana sumber-sumber hukum yang lain yang digali hukum, dikeluarkan hukum berdasarkan sumber hukum tadi yang disepakati selepas Quran dan Sunnah adalah ijma' dan qiyas. Boleh dikatakan disepakati. Kalau ada yang tidak setuju pun tidak dinilai ketidakpersetujuan mereka. Supaya mazhab Az-Zahiri menolak qiyas itu tidak dinilai oleh ulama lain, tidak itu. Dan ada lagi sumber-sumber hukum yang lain yang menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Adakah boleh diambil hukum daripadanya ataupun tidak, sampai ada belasan sumber hukum. Jadi hati-hati, kebelakangan ini ada sebahagian daripada sahabat-sahabat kita terlampau gairah menolak sesuatu amalan dan sebagainya dengan alasan tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Memang banyak perkara yang tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kerana Al-Quran dan As-Sunnah ini diturunkan sebab kepada Nabi akhir zaman, khatamin nabiyyin. Tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Dia disyariatkan sampai ke hari kiamat. Maka oleh itu banyak sekali di dalam Islam ini yang diletakkan cuma kaedah-kaedah umum, tetapi tidak diperincikan supaya ia boleh diamalkan oleh setiap bangsa di setiap tempat pada setiap masa. Sebab kaedah umum sahaja. Contohnya dalam bab berjual beli. Dalam bab berjual beli tidak diperdetailkan. Ya, tidak diperdetailkan. Misal kata kalau kita nak berjual beli kena bersalam, ataupun penjual kena menghadap kiblat, tidak ada pendetailan sedemikian. Yang ada di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah sebahagian kamu itu memakan harta sebahagian yang lain dengan cara yang batil. Harta orang lain, duit orang lain, kita ambil, kita rampas, kita guna, kita makan dengan cara yang batil, itu tidak dibenarkan. Boleh kita nak mengambil, boleh kita nak memakan harta milik orang lain, illa ada pengecualian, at-takuna tijaratan, dengan cara perniagaan, iaitu kita beli daripada dia. Asalnya harta itu milik dia, rumah itu milik dia, kita beli, maka kita boleh duduk, kita boleh diami, kita boleh buat apa yang sesuai dengan rumah. Asalnya kereta milik dia, tapi kita boleh guna, kita boleh pakai apabila kita bayar sewaan kepada tuan yang guna. Tapi syarat dia antarodin, dengan ada redha meredai, mutual consent. Penjual rela untuk menjual, pembeli pun dalam masa yang sama rela untuk membeli. Jadi macam mana nak memastikan ada mutual consent? Macam mana nak memastikan ada taradi, redha meredai? Di situ peranan ulama untuk beristihad. Jadi istihad ulama sampai kepada satu peringkat mereka mengatakan untuk sah jual beli bagi orang yang mampu untuk bertutur,
maka penjual mesti melafazkan ijab dan pembeli mesti melafazkan qabul atau sebaliknya. Kena ada offer dan acceptance, kena dituturkan. Sebab tu orang-orang dulu beli ikan ke, beli gula ke, kan dia kata saya jual dan pembeli kata saya beli. Sampai sekarang pun di kampung-kampung masih diamalkan. Kenapa? Kerana kata ulama tidak sah kalau tidak dilafazkan. Adakah ulama sesuka hati saja membuat hukum demikian? Sebab kita tidak jumpa pula dalil yang mengatakan kena lafaz. Dalam hadis mengatakan apabila menjual seseorang hendaklah dia mengatakan saya jual, dan apabila membeli seseorang hendaklah orang itu mengatakan saya beli. Kita tidak jumpa dalil yang sedemikian. Macam mana ulama istinbat? Ulama mengatakan Quran telah mewajibkan jual beli itu dengan taradin, redha meredai, kedua pihak itu redha meredai. Dalam istilah orang putih dia kata apa? Willing buyer, willing seller. Jangan dipaksa-paksa. Jadi kata ulama, redha ni kan benda yang batin, benda yang di dalam hati. Kita tidak pasti sama ada seseorang itu redha ataupun tidak kecuali dia tuturkan. Saya nampak handphone Tuan Haji cantik sekali, canggih, touchscreen itu ini mungkin iPhone 6 yang terbaru, yang warna gold lagi. Saya berkenan sungguh, tapi duit saya tak banyak. Saya pun kata pada Tuan Haji, saya nak beli telefon Tuan Haji ni dengan RM100. Tuan Haji pun terkejut, ustaz ni mungkin tak tahu nilai telefon. Saya dengar ini zaman Nokia baling anjing agaknya, kata dia. Kalau Nokia baling anjing, dia boleh dapat harga 100. Tapi kalau iPhone 6 dia 4 angka. Jadi akhirnya Tuan Haji diam. Jadi saya pun letak duit 100. Saya kata oleh kerana Tuan Haji diam, maksudnya Tuan Haji redha. Sebab Tuan Haji tak bangkah. Sebenarnya Tuan Haji minta kata dengan saya offer dengan harga 100. Jadi tak boleh saya mengatakan Tuan Haji redha dengan semata-mata Tuan Haji diam. Sebab keredaan itu benda yang batin. Cara menzahirkan benda yang batin adalah dengan talafuz, dilafazkan. Jadi itu ijtihad ulama dahulu. Kemudian ulama memerhatikan ada keadaan-keadaan di mana walaupun tidak ada pertuturan tapi keredaan boleh dijangkakan. Tuan pergi ke 7-Eleven, ambil sebuku roti gardenia misalnya, letak di atas kaunter, keluarkan duit RM10 bagi kepada sales girl. Sales girl ambil duit, bagi baki dan letak roti dalam plastik. Tuan pun keluar. Boleh diterima oleh akal tak? Lepas tu tuan masuk balik ke 7-Eleven, marah-marah kata saya tak redha beli roti ni. Pasal apa Tuan Haji? Pasal apa tak redha? Kalau tak redha kenapa ambil roti? Kenapa letak atas kaunter? Kenapa bayar duit? Jadi ulama mengatakan dalam keadaan-keadaan sedemikian jual beli masih lagi sah. Itu namanya al-bai' bil mu'athah. Jual beli dengan cara unjuk berunjuk saja. Tidak ada didetailkan dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi daripada ayat yang sama ulama berijtihad. Rupanya daripada perbuatan pun boleh zahir keredaan. Maka kalau daripada perbuatan telah zahir keredaan, tidak perlu dilafazkan. Alhamdulillah ada ijtihad ulama yang sedemikian. Jadi sah jual beli kita dalam keadaan diam. Tapi ulama memperhatikan juga, kata ulama biasanya kalau benda-benda yang murah-murah, yang trivial, ni orang diam-diam saja. Tapi kita tak biasa jumpa misal kata orang beli Ferrari diam-diam, letak beg duit, nampak ada price tag, terus buat keluar. Itu mungkin dikejar oleh polis. Jadi ada tempat-tempat ulama tu mengubah-ubah ijtihad mereka berdasarkan kaedah yang ada. Sebab jarang orang beli benda-benda yang mahal, beli rumah, beli kereta, tak ada bercakap. Nampak for sale 1.5 million, letak kat situ kira jadi. Tak jumpa orang macam tu. Jadi dalam jual beli rumah itu kena ada menzahirkan bahawa kita rela untuk membeli dan sebagainya. Zaman sekarang lebih lagi. Kalau nak pakai ijtihad dahulu kena talafuz. Tuan-tuan beli air di vending machine, pernah tak masuk duit, dengar dia kata saya jual? Tak ada jumpa lagi lah. Ada mesin yang bercakap, so kita timbang berat, kita lalu dia tegur, dia kata apa. Kadang-kadang terkejut juga pagi-pagi. Lalu-lalu ada suara, punya mesin penimbang yang mempelawa kita sebagai menimbang berat. Tapi kalau vending machine dia tidak ada bunyi, dia diam saja. Tetapi hakikat bahawa penjual meletakkan mesin di situ dengan sistem duit shillingnya, dengan sistem itu ini, bila ditekan keluar air menunjukkan dia redha nak jual, dan apabila kita letak duit dan sebagainya menunjukkan kita redha nak beli. Pembelian melalui internet lagi tidak ada.
Tidak ada dalil menunjukkan sahabat-sahabat Nabi pernah urus niaga dengan cara internet. Baik, tetapi adakah jual beli secara internet itu oleh itu menjadi haram? Tidak semestinya. Boleh jadi haram kalau melanggar peraturan muamalah, boleh menjadi halal sekiranya mematuhi. Baik, itu bab dunia. Ada orang kata kalau bab dunia tidak ada masalah bid'ah itu. Yang jadi masalah adalah kalau bid'ah di dalam bab akhirat. Kalau dalam bab ibadah, iaitu yang kami pertikaikan. Kalau bab memandu kenderaan, zaman Nabi-Nabi naik unta, naik kuda, zaman kita naik Mercedes, naik BMW, itu dia kata tidak ada isu. Sebab itu hal keduniaan. Dan dia keluarkan sabda Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kata Nabi SAW, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Jadi pendapat yang membezakan antara bid'ah dunia dengan bid'ah ibadah ni sangat lemah. Kerana yang pertama sekali, kita yakin dengan seyakin-yakinnya, baik urusan ibadah maupun urusan dunia ada hukum. Bukan urusan ibadah saja ada hukum, ini wajib, ini sunat. Urusan dunia pun ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh. Makan bawang urusan dunia, bukan urusan ibadah. Kita tak nampak tuan haji itu tengah makan sate, seronok dia dengan sate dengan bawang. Tuan haji tengah buat apa tu? Tengah beribadah, tengah makan kerja-kerja dunia. Tetapi memakan bawang ada hukum, iaitu bawang itu mempunyai bau yang kita kata tidak menyenangkan, maka memakan bawang mentah demikian hukumnya bagus. Tapi kata ulama, kalaulah bawang itu diproses, dimasak dan sebagainya sehingga hilang bau, maka hilang hukum bagus. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu dia berpusing-pusing mengikut asas dia. Illah itu maksudnya asas hukum. Kalau ada asas hukum, ada hukum. Apa asas hukum makruh makan bawang? Bau yang tidak menyenangkan. Baik kami dah proses tidak ada bau, hilang hukum makruh, jadi harus boleh makan. Jadi kalau kita faham cara ulama istinbat, tidak ada masalah. Dan lagi kita akan lihat bahawa dalam dalil-dalil yang kita akan bawakan nanti, akan ada kita jumpa bahawa bid'ah itu dilakukan dalam ibadah, bukan dalam perkara dunia, tetapi diiktiraf oleh Rasulullah SAW. Dalam masa yang sama diiktiraf juga oleh sahabat Nabi. Maka kalau kita kata kita nak ikut Nabi, kita nak ikut ulama salah, kata kita ulama salah, tentu nombor satu sahabat. Jadi kalau Nabi SAW dan sahabat ada mengiktiraf perkara-perkara baharu di dalam ibadah, maka adakah sesuai kita yang nak mendakwa kita mengikut Nabi dan sahabat, kita menolak semua perkara baharu dengan alasan adalah bid'ah? Ini yang kita nak perhatikan. Baik, sebelum kita pergi kepada contoh-contoh bid'ah yang dalam ibadah tetapi diiktiraf oleh Rasulullah SAW, kita lihat dalil-dalil lebih dahulu. Dalil kali yang lalu adalah hadis Nabi SAW, man ibtada'a dalalatan la yardaha Allah wa la rasuluhu kana alaihi mithlu asami man amila biha la yanqusu zalika min awzarihim syai'an. Man ibtada'a, man syartiyah di sini. Ada jawab dia. Barang siapa yang menginovasikan sesuatu yang baharu ini merupakan kesesatan. Dia mereka satu kesesatan yang mana Allah tidak redha, Rasul pun tidak redha. Ya, kita dah bagi contoh pada beberapa kuliah yang lalu. Contohnya satu orang merekakan fashion baru, lelaki pakai subang di hidung, letak lagi kan macam orang putih, dia letak lagi di puting susu dia tu, tak ada kerja. Wah, mak salih tu dia tebuklah macam-macam. Itu bid'ah, Nabi tak buat. Itu pun sahabat Nabi tak buat. Dan itu benda dunia, ya, bukan benda ibadah saja, nak melawar saja, nak bagi nampak cool, nak bagi nampak up to date. Tapi tetap perkara itu yang dolalah. Kerana apa? Ada tasyabuh bin nisa, satu, sama dengan wanita. Yang kedua, ada mencederakan badan tanpa ada keperluan. Hukum asal kita mencederakan anggota badan kita sendiri adalah haram, kecuali ada keperluan, contohnya untuk pembedahan, untuk menyelamatkan nyawa dan sebagainya. Tapi saja-saja seronok, saja-saja suka, itu hukumnya haram. Apa natijah dia? Ini jawab dia, kana alahi, bagi dia mislu asami man amila biha, sama macam dosa orang yang meniru perbuatan dia tadi, yang beramal dengan bid'ah yang dibuat tadi.
la yanqusu zalika min awzarihim syai'a, tidak berkurangan daripada dosa mereka itu sedikit pun, tak ada diskaun. Sebab kamu pelopor, kamu perintis, kamu yang bawa ke Greenwood ni pensel lelaki ada subang di hidung, maka siapa yang tiru kamu, kamu dapat share, tidak kurang sedikit. Baik, istimbat ulama apabila dikatakan man ibtada'a dalalatan, barang siapa yang mereka-reka satu kesesatan akan dapat dosa dan seterusnya, maka sebaliknya sesiapa yang mereka sesuatu kebaikan akan dapat pahala. Itu namanya mafhum mukhalafah. Malam ni kita dalam rangka untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW, kita akan memberi hadiah sagu hati sebanyak RM500 kepada para jemaah yang berpakaian serba putih. Kan hari Jumaat Nabi SAW dah lepas dah tadi siang Jumaat, suruh kita pakai serba putih. Pakailah yang putih ni dan pakai juga yang mati dengan yang putih, kain kapan. Jadi hari Jumaat kita naik ke sunnah Nabi. Maka AJK buat satu inisiatif, sebab kita masih lagi color macam-macam, ada merah, ada pink, ada hijau, ada biru dan sebagainya. Okey, siapa yang datang pada hari Jumaat depan solat Jumaat berpakaian serba putih akan diberi hadiah RM500. Apa susah, pakai je lah. Sedangkan pahala ikut sunnah Nabi lebih besar, tapi kita tidak terikut sebab tak nampak pahala ni lambat. RM500 cepat. Jadi datang yang pakai baju putih, kita bagi. Ada pula seorang datang, saya pakai baju hijau boleh? Kita katakan dah cakap siapa yang pakai baju putih. Dia kata tapi Tuan Haji tak kata yang pakai baju hijau macam mana. Itu namanya mafhum mukhalafah. Bila kita kata siapa yang pakai baju putih layak mendapat RM500, kita diam. Mafhum mukhalafahnya sesiapa yang memakai baju selain daripada baju putih tidak layak. Itu mafhum mukhalafah. Jadi apabila dikatakan siapa yang mereka satu perkara yang sesat dapat dosa, mafhum mukhalafahnya sesiapa yang mereka perkara yang tidak sesat maka dapat pahala. Jadi senang, alhamdulillah kalau kita dah faham mafhum mukhalafah, insya-Allah faham dengan dalil yang seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Berarti tuan-tuan, kalau tuan-tuan yang biasa mendengar sahabat-sahabat kita yang rajin membid'ah-dalalahkan amalan-amalan umat Islam, supaya berwirid, berzikir, bertahlil dan sebagainya, inilah dalil yang sama yang dia bawa. Dalil yang sama. Kalau kita kata kepada dia, kenapa Maulidul Rasul itu kamu kata bid'ah yang sesat? Bid'ah itu kita tidak nafikanlah, benda baru. Cara kita sambung Maulidul Rasul ini tidak ada zaman Nabi, benda baru. Tapi bid'ah yang sesat, kita tanya, apa dalil kamu? Maka dia akan bawa ayat ini, hadis Nabi ini, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu wa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan satu perkara yang baru di dalam urusan kami, urusan agama kami, ma laysa minhu, iaitu sesuatu yang bukan daripada agama kami, fa huwa raddun, maka perkara baru itu tertolak, tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi sambutan Maulid yang kamu buat itu Allah, itu bukan satu ketaatan, itu malah akan menjerumuskan kamu ke dalam neraka Allah Ta'ala, sebab bukan daripada urusan agama kami, kata dia. Baik, kita kata mafhum mukhalafah. Cuba baca hadis ni dengan tidak terlampau kokoh. Man ahdatsa fi amrina, satu, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu perkara dalam urusan agama kami, itu satu. Ma laysa minhu, yang bukan daripadanya, barulah natijahnya fahuwa raddun, maka dia tertolak. Tetapi sebaliknya, man ahdatsa fi amrina hadza ma minhu fahuwa maqbul, itu mafhum mukhalafahnya. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami sesuatu yang daripada agama, maka dia akan natijahnya terbalik. Kalau yang bukan daripada agama tertolak, maka kalau perkara baharu itu sebenarnya daripada agama, maka dia diterima. Baik, jadi Maulidul Rasul kita kena tengok dulu. Maulidul Rasul yang kamu maksudkan itu apa? Oh, kami Ustaz, kalau sebab sambutan Maulidul Rasul, kami pertama sekali jemput penceramah lah. Kami akan jemput dalam tempoh minggu Maulid itu, atau bulan Maulid itu, kami jemput penceramah-penceramah untuk kita baca sirah Nabi, untuk kita baca syama'in, sifat-sifat Nabi dan sebagainya. Lagi
Lagi ada juga hari-hari kami jamu orang makan, ada orang sponsor, sedekah dan sebagainya. Okay. Lagi kami buat berkumpul, buat majlis salawat. Jadi kita analisa, membagi orang untuk mengingatkan kita kepada Rasulullah SAW, menerangkan sifat Rasulullah supaya kita berterima kasih kepada Rasulullah SAW, itu daripada agama atau bukan? Mengajak orang untuk mengingatkan kita supaya kembali berpegang kepada sunnah dan ajaran Nabi SAW dalam segenap aspek kehidupan, itu daripada agama atau bukan? Memberi makan kepada orang ramai dengan niat sedekah, itu adalah daripada agama atau bukan? Bersolawat adakah daripada agama atau bukan? Kalau ada orang mengatakan solawat itu bukan daripada agama, bermakna dia telah kufur dengan perintah Allah dalam Al-Quran yang diulang-ulang oleh khatib setiap Jumaat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kamu wahai orang beriman dan bertaslimlah kamu kepada Nabi. Oh ustaz, kami bukan bangkang selawat, kami bangkang majlis selawat itu, dikumpulkan orang di dataran dan sebagainya, itu Nabi tak pernah buat. Baik, dalil itu umum ke tak umum? Dalil bila kata selawat dan salam, tidak dikatakan selawat seorang diri atau selawat beramai-ramai, tidak diceritakan. Maksudnya umum. Tidak diceritakan juga adakah selawat secara spontan. Ada orang bila terkejut Allah sallallahu alaihi wasallam, bila terlupa Allah sallallahu alaihi wasallam, itu spontan. Atau secara dirancang dan masuk dalam dalam majlis, sekian pukul orang akan berselawat. Dua-dua itu selawat. Dan dua-dua itu masih lagi terpayung di bawah perintah supaya berselawat. Baik, kamu nak kata yang boleh cuma kalau selawat seorang diri, kamu nak kata yang boleh cuma selawat secara spontan, had burhanakum, bawa dalil. Kalau tidak ada dalil, bermakna kamu mengatur hukum dalam agama Allah mengikut hawa nafsu. Itu namanya at-takhsis bidun mukhassis, mengkhususkan sesuatu yang umum tapi tanpa ada dalil. Memang banyak ayat-ayat Quran, banyak hadis-hadis Nabi yang umum, tapi yang dikehendaki adalah khusus sebenarnya. Tapi bukan kita semena-mena kata ini umum tapi khusus. Kita kena bawa dalil. Kenapa kita katakan yang umum itu tidak lagi kekal atas keumuman, dia sudah jadi khusus. Contohnya yang diharamkan adalah darah dam. Tapi yang diharamkan adalah dam yang masfuh, darah yang mengalir, bukan darah yang tinggal dalam urat. Bukan darah yang beku umpama hati. Hati itu kan asalnya darah, tapi dia sudah beku. Kenapa kita katakan ayat Quran yang mengatakan diharamkan dam itu adalah dam masfuh? Sebab ada ayat lain yang menyebutkan darah yang diharamkan adalah yang masfuh. Kita sengaja sembelih lembu, sembelih kambing, tadah darah dia, pergi masak, minum, itu tak boleh. Tapi darah yang tertinggal di orang, di daging, itu tidak diharamkan. Baik, jadi nak mentaksis kena ada dalil. Yang kita tahu suruhan berselawat itu umum. Pagi boleh selawat, petang boleh selawat. Berselawat sedikit boleh, berselawat banyak pun lebih baik. Berselawat dengan cara yang warid. Sebutan selawat itu macam itulah Rasulullah SAW sebut, itu yang terbaik. Tapi berselawat dengan cara sendiri pun masih lagi berselawat. Kenapa nak ditaksiskan? Ini pertanyaan dan persoalan kita. Tapi kalau sambutan Maulidul Rasul itu dengan cara melakukan pesta tari menari, itu tidak boleh. Sebab itu laisa minhu. InsyaAllah kita sambung selepas asar.
Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. InsyaAllah kita terangkan sedikit lagi sebelum kita buka ruang sekiranya ada soalan. Baik, kembali kepada contoh yang kita berikan tadi. Kalau ada seseorang, dan memang saya dengar sendiri ketika saya pergi ke Indonesia, ke Bogor, ke sebuah pondok, ada anak murid kepada guru pondok itu menceritakan pengalaman. Sebab guru pondok memberi ilmu kepada anak murid. Bila anak murid dah grad, dah takharruj daripada pondok, dia buka pondok pula di tempat lain. Jadi murid dia ni buka di Kalimantan. Jadi dia mengadu masalah dia di tempat yang dia buka pondok dan berdakwah itu. Kata dia umat Islam di sana masih bercampur bau amalan mereka antara yang diiktiraf oleh syarak dan yang dilarang. Antaranya kata dia, orang-orang di tempat yang dia buka pondok dan buka tempat pengajian dan sebagainya itu, mereka ketika menyambut Maulidur Rasul, mereka raikan dengan meminum arak. Itu insya-Allah alhamdulillah tak biasa jadilah di tempat kita. Jadi yang macam itu jelas laisa minhu. Itu perkara baharu yang bukan daripada agama. Malah ada dalil yang jelas mengharamkan kita daripada meminum arak. Sama ada untuk bergembira, sama ada untuk bersyukur, sama ada untuk hilangkan stres, sama ada untuk jaga hati kawan dan sebagainya, hukumnya haram. Jadi tidak ada isu menyambut Maulid Rasul dengan meminum arak, itu jelas haram. Menyambut Maulid Rasul dengan cara di sini turun, kita tekan butang ni, auto turun tak apa, naik nanti akan lihat. Jadi kalau sambutan Maulid Rasul di tempat kita yang biasa adalah disambut dengan berarak. Kalau minum arak tak biasa, tapi kalau berarak itu biasa. Jadi berarak ni kita kena nilai, adakah itu minhu atau laisa minhu, daripada ajaran agama ataupun bukan daripada ajaran agama. Yang kita sebut contoh-contoh yang tadi jelas. Kita bagi penceramah cerita tentang Rasulullah SAW, itu memang dituntut. Sebab kita dituntut mengasihi Rasulullah. Macam mana kita nak kasih kalau kita tidak kenal? Jadi diriwayatkan oleh para sahabat, kata mereka mengajar anak-anak mereka tentang Rasulullah, tentang peperangan-peperangan Rasulullah dan sebagainya, sebagaimana mereka mengajar Al-Quran. Maksudnya beria, bersungguh-sungguh mereka mengajar tentang kisah hidup Rasulullah SAW kepada anak-anak. Jadi kita hidup berzaman yang tidak berlaku perkara itu. Yang kita diajar mungkin secara tak langsung anak-anak kita belajar tentang tokoh-tokoh bola sepak, tokoh-tokoh artis, mereka tahu. Tapi kalau tentang Rasulullah dan sahabat kurang. Jadi peluang sambutan Maulid Rasul inilah masyarakat nak dengar balik kisah kehidupan Rasulullah SAW dan pengajaran daripada sirah Nabi SAW. Jadi itu daripada agama.
Kita menjamu orang makan itu memang disuruh. Aqimut ta'am. Nabi SAW yang suruh. Afsus salam, sebarkanlah salam, wa aqimut ta'am, dan bagi makan kepada orang. Minad din, daripada agama. Apalagi tadi yang kita sebut selawat, itu memang dari dalam Al-Quran, dari dalam hadis banyak. Yang Nabi kata bahawa siapa yang berselawat kepada aku sekali, maka Allah akan berselawat kepada dia 10 kali. Jadi bab selawat tidak ada isu. Ada sahabat yang kata nak berselawat 1/3 masa. Nabi kata kalau kau mampu lebih banyak lebih baik, setengah lebih banyak lebih baik. Sepanjang masa pun nak berselawat tidak ada masalah. Sebab ini ibadah yang umum, ibadah yang khas selawat, tetapi cara pelaksanaannya umum. Berbeza dengan sembahyang, ada cara, ada masa dan sebagainya. Baik. Tetapi kalau berarak tadi melibatkan perkara yang diharamkan. Contohnya apabila nak berarak Maulidul Rasul, yang berarak itu tidak menjaga aurat, saya kata. Adapun yang berarak tidak menjaga akhlak di dalam bercampur gaul antara wanita dan lelaki, maka ketika itu sambutan Maulidul Rasul yang demikian itu dianggap sebagai bid'ah yang tidak baik. Maka orang yang nak memperbetulkan masyarakat, jangan dikomplainkan Maulidul Rasulnya, tapi dikomplain cara sambutan Maulidul Rasul yang tidak selari dengan syariat. Baik. Jadi kita lihat bagi tuan-tuan yang membawa kitab, ada tabel yang disediakan di situ. Kita baca daripada atas ke bawah, muka surat 12. Difahami daripada hadis ini, jika iaitu mafhum muwafaqah, mafhumul hadis yang ekspres, yang hadis itu sebut secara ekspres, apa dia? Membuat sesuatu yang baru, yang bukan daripada agama, dan dia uraikan di situ bukan daripada agama. Itu apa maksudnya? Maksudnya bercanggah dengan Al-Quran, atau bercanggah dengan hadis, atau bercanggah dengan athar. Athar ini perkataan atau perbuatan sahabat Nabi, dan bercanggah dengan ijma', maka ia tertolak bahawa raddun, dan dinamakan bid'ah yang dhalal. Kolom yang seterusnya, jika mafhum mukhalafah, kefahaman yang sebaliknya, implied, tadi express sebut dalam hadis mantuk, ini dia implied, ya. Maksud yang tersirat adalah mengadakan sesuatu yang baru yang datang daripada agama, iaitu yang ada asasnya daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada asar dan ijma', maka ia tidak tertolak dan dinamakan ia sebagai bid'ah hasanah. Ada orang komplain, kata dia tak ada bid'ah hasanah. Yang ulama' terima benda-benda baru tu namanya masalih mursalah. Terpulanglah nak namakan apa. Orang tak berbalah bak nama. Nak tengok pada isinya, ada tak benda-benda baru yang baik daripada kayu ukur agama, maka dianggap benda itu tidak berdosa. Kamu nak namakan benda itu sebagai masalah mursalah, silakan. Kita nak namakan sebagai bid'ah hasanah pun kamu tidak boleh komplain, sebab masalah istilah. Istilah ni terpulang asalkan orang faham. Yang penting sama-sama setuju, ada di sana perkara-perkara yang Nabi SAW tidak buat, tetapi perkara itu baik dari segi kayu ukur syarak, maka kita iktiraf. Baik, panduan sebenarnya tak sampai lagi, tapi sebagai panduan supaya kita tenang bahawa ini sikap Rasulullah SAW sendiri. Sebab tadi kita bagi contoh-contoh dalam bab dunia. Jadi orang mungkin bertebik, dia kata itu bab dunia, apa kereta lah, apa semua mesin beli air itu semua benda dunia, tak ada masalah bid'ah tu. Ini kita kata yang bid'ah ni benda yang ibadah. Dan pelik juga Maulidul Rasul itu bukan ibadah yang khas. Kita sambut birthday kita, ada tak dalil mengatakan haram? Kita tengok Allah, 40 tahun dahulu aku dilahirkan, 50 tahun dahulu aku dilahirkan. Jadi hari ini aku buat sikit jamuan sebagai tanda kesyukuran. Jamuan saja kita tak sodong. Aku bagi ustaz seorang untuk bagi tazkirah. Tak ada orang yang terfikir bahawa perbuatan itu bid'ah yang menyebabkan dia masuk dalam neraka. Lainlah kalau hari jadi dia buat konsert, dia buat apa tu, panggil orang menari dan sebagainya, itu cerita lain. Jadi sekadar panggil ustaz tazkirah, buat jamuan makan, tidak ada larangan dalam agama. Baik, kalau birthday kita okey, kalau birthday isteri kita pun okey, dan kalau birthday sultan pun kita tak komplain, birthday raja pun tidak dikomplain. Kenapa tiba-tiba birthday Nabi tiba-tiba jadi dollar? Sebab itu almarhum Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang dibuang dia mati ketika mengajar oleh orang-orang yang terlampau drastik di dalam mentakfirkan orang lain, bagi dia yang tak setuju dengan dia kafir, halal darah. Apa kata Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti ketika beliau masih hidup? Kata dia hairan, kata dia,
Apabila maulid itu namanya Maulid Muhammad bin Abdul Wahhab, maka tidak ada masalah. Siapa Muhammad Abdul Wahhab? Orang yang mengasaskan pahaman Wahabi di Saudi dan disambut hari lahirnya. Ada di dalam seminar, ada di bagi ulama-ulama untuk bercakap sebenarnya hari lahir Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Kata dia okey. Tetapi apabila yang disambut maulid itu namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadi bid'ah dalalah. Mal farq? Apa beza? Satu disambut dengan cara jemput orang, bentangkan kertas kerja, bentangkan seminar. Satu disambut dengan selawat, dengan baca Quran, dengan jemput orang makan. Apa beza? Kecuali kalau kita menutup mata kita kepada dalil, kita cuma nak menangkan pandangan kita saja, itu cerita lain. Lihat sikap Nabi SAW yang kita kata kita ikut Nabi. Ada seorang sahabat bernama Rifa'ah ibn Rafi' Az-Zurqi. InsyaAllah kita akan ulang bila sampai masa dia. Membaca doa selepas iktidal. Iktidal kan bangkit daripada rukuk, kita berdiri tegak balik. Kita itu Rasulullah SAW menjadi imam solat maghrib, dia baca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian tu Rasulullah baca Sami Allahu liman hamidah. Apa yang dibaca oleh sahabat tadi selepas daripada Sami Allahu liman hamidah? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dan selepas solat Nabi tanya, "Manil mutakalim?" Siapa yang ada bercakap tadi? Maksudnya berdoa. Mula-mula tak ada orang nak mengaku. Akhirnya sahabat tadi mengaku. Apa komen Nabi? Adakah Nabi kata bid'ah, dalalah, finnar, kata benda doa yang saya tak pernah ajar, saya tak pernah buat? Apa kata Nabi? Yang ini yang kita nak tiru. Nabi kata, inni ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awal. Sesungguhnya aku melihat lebih daripada 30 malaikat berebut-rebut siapa daripada mereka yang paling awal menulis kalimah yang keluar daripada mulut kamu ini. Maksudnya Nabi iktiraf. Sebab memuji Allah dalam sembahyang itu sedari dengan syariat. Itu memang tempat dia. Sembahyang itu tempat untuk kita bertasbih, untuk kita bertahmid, untuk kita bertahlil, untuk kita berdoa. Itu tempat dia. Maka Nabi tak boleh. Lagi contoh, seorang sahabat Nabi sering membaca surah Al-Ikhlas bersama surah lain. Tok Imam kalau boleh jangan buatlah, nanti jadi pelik. Jadi Tok Imam nanti rakaat yang pertama baca Wadduha sampai di hujung wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Patut kita bayangkan imam pun Allahu Akbar, sunat saktah, sunat diam sekejap dan rukuk. Tak, imam ni selepas wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Rakaat pertama. Rakaat kedua Alam Nashrah. Wa amma bi ni'mat lepas tu surah yang Wadduha. Alam Nashrah akhir sekali apa? Wa ila faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lagi. Jadi makmum pun tak sedar hati. Setahu makmum Nabi tak buat macam tu. Jadi akhirnya direport kes tuan imam ni kepada Rasulullah SAW. Mungkin kalau zaman kita ni direport kepada sini mana Jaiz, Jawi, Jaiz. Direport tuan imam Mati Rahimah ni kepada Jaiz. Sebab baca pelik pada orang. Baik, tengok sikap Nabi. Sikap yang kita nak contoh. Nabi SAW bila dapat berita tu tidak terus menghukum sahabat itu sebagai orang yang mubtadi', orang yang melakukan bid'ah. Sebab Nabi SAW tak buat. Kalau Nabi buat, sahabat tak heran. Sahabat tak report lah sebab Nabi buat. Nabi tak buat satu. Yang kedua, Nabi tak suruh. Nabi tak ajar pun. Lepas baca Fatihah, baca surah. Lepas baca surah, baca Qul Allah. Kemudian rakaat kedua pun sama, baca Fatihah, baca surah, baca Qul Allah. Nabi tak ajar. Tapi Nabi tidak kokoh. Nabi tanya dia, apa yang mendorong kamu membaca surah Al-Ikhlas tadi, Qul Allah tadi? Maka jawab sahabat tadi, dia membaca surah Al-Ikhlas itu kerana dia suka pada surah itu. Dia kasih. Saya kasih kepada surah itu ya Rasulullah. Jadi kasih kepada surah daripada surah-surah Al-Quran daripada agama atau bukan daripada agama? Al-Quran itu kan kalam Allah.
Siapa yang kasih kepada mana-mana surah dalam surah Al-Quran, bermakna dia kasih kepada kalam Allah. Kasih kepada kalam Allah tidak bertentangan dengan agama. Maka apa sikap Rasulullah SAW kata, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kasih kamu kepada surah itu yang akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Kita sebaliknya, bila sahabat kita rajin selawat, kita kata antani Allah wa bid'ah dalalah masuk neraka. Kawan kita rajin berzikir, bid'ah dalalah lagi masuk neraka. Jadi kerja kita ni nak masukkan neraka orang. Kerja Rasulullah SAW nak menyelamatkan orang daripada neraka supaya masuk syurga. Kerja kita yang konon nak ikut Nabi dah jadi terbalik, mengeluarkan orang daripada syurga masuk dalam neraka. Akhirnya kata usolli pun masuk neraka. Kan kata dia usolli itu bid'ah. Sedangkan ulama yang mengatakan elok baca usolli itu, dia ada sandaran dia. Sandaran yang pertama kerana membantu kepada yang rukun. Kata dia kalau kata usolli itu membantu orang tu niat, jadi niat tu wajib. Membantu sesuatu yang wajib sekurang-kurangnya sunat. Lagi dia kias. Nabi SAW pernah lafaz niat ihram haji, pernah lafaz niat ketika nak berpuasa. Jadi kata dia lafaz niat ibadah ni boleh, jangan jalan kias. Kata dia bid'ah dalalah sebab Nabi tak buat. Nabi tak buat betul. Betul, Nabi SAW tidak lafaz niat, sahabat Nabi tidak lafaz niat usolli, dan kita pun kalau boleh niat tanpa usolli silakan. Tidak mesti kita usolli. Sebab usolli ni nak membantu. Tapi menghukum orang yang usolli masuk neraka, kesian. Bayangkan. Saya pernah cerita rasanya. Bayangkan saja ya, bukan riwayat ni. Ini kita nak bayangkan supaya kita boleh terbuka minda. Di hari kiamat, malaikat lalu di neraka tanya, kamu ni kenapa, buat apa ni masuk neraka? Kami kata orang yang masuk neraka tu, malaikat, masa kami hidup dulu kami pernah curi kapal terbang. Dah dekat setahun lebih hilang, tak jumpa-jumpa. Nah, kami yang curi. Malaikat kata memang patutlah kau menyusahkan orang. Habis duit cari sana sini, memang betul kau duduk dalam neraka. Seorang lagi, satu kumpulan lagi. Ni penjaga mana pula ni masuk neraka ni? Kami tak curi, kami tembak terus. Oh, kamu memang layak. Kesian orang hang duduk sudah tak dapat terbang, tiba-tiba kena tembak. Saya selalu bayangkan sejak jadi kejadian tu, bila pramugari kata kalau berlaku kecemasan pakai madani, saya kata iyalah tu. Biasanya kalau berlaku kecemasan tak sempat. Innalillah. Jadi kata malaikat, bagus. Tembak orang sampai macam tu sekali memang patut. Pakcik ni kata pasal tu masa ke? Bisik sebab nak cakap pemandu mawar lain. Pakcik semayang baca usolli. Pakcik baca usolli. Kan takkan agama Islam ni datang untuk memasukkan orang yang lafaz niat ke dalam neraka. Kalau merompak, mencuri kapal terbang, menembak kapal terbang, membunuh orang, menzalimi, merampas harta orang, ya, agama Islam datang untuk mengatakan ini kezaliman, ini tempatnya di neraka. Tapi orang ni nak semayang, ada ulama kata kalau nak semayang elok kata usolli, kerana usolli ni membantu dia niat, dan niat itu rukun, takkan orang ni masuk neraka. Kalau salah sekalipun ijtihad ulama tadi, ijtihad tak dapat satu pahala, dan orang yang ikut itu insya-Allah tidak dihukum oleh Allah Taala. Baik, kalau tuan-tuan ada soalan, ada 5 minit lagi sebelum pukul 9, kita akan berhenti sebelum lewat pukul 9. Ada apa-apa soalan? Akan datang. Kalau nak soalan bertulis pun boleh, maka kita dah tahu kuliah saya hari apa, tuliskan soalan, letak di sini. Jadi kalau sesuai, saya tahu jawapannya, saya akan baca dan ada. Bid'ah yang berlaku di atas kubur ataupun di tepi kubur lah ya. Kita tak biasa jumpa lagi orang kaki atas kubur, kecuali atas kubur orang lain dia tak perasan. Itu duduk atas kubur tu dilarang ya. Kita hati-hati bila kita ziarah kubur, jangan sampai kita melangkah kubur, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan jangan lagi kita sampai duduk atas kubur. Baik, tapi kalau kita duduk di tepi kubur orang yang meninggal dan kita talqin, talqin ni kita kena faham dahulu. Sebab kita nak berhukum atas sesuatu itu, kita kena faham makna dia. Talqinnya adalah kita menyuruh atau mengatakan supaya kata sesuatu, itu namanya talqin. Macam orang nak nikah lah, kata nanti bila saya kata aku nikahkan akan kau dengan apa ni, kamu jawab saya terima nikah ni, itu namanya talqin. Kita ajar dia.
Jadi talqin selepas kematian sebenarnya kita ada disebut oleh pengarang. Di dalam kitab ini ada satu bab khusus tentang kematian, itu bab yang ke-10. Dia ada cerita tentang masalah tahlil, ya. Kalau dah bertanya tu kita lihatlah, ya, keterangan dia dalam bab talqin ni. Talqin ni ada dalil dia, ya. Hukum talqin di kubur di muka surat 244 ni. Bolehkah mentalqinkan mayat di kubur? Jadi jawapan dia, perkara ini telah dibolehkan oleh para ulama sejak dahulu lagi. Oh, ikut ulama saja ke? Ulama bila dia buat satu fatwa pasti ada dalil dia. Sama ada kita ni ada himmah nak tahu dalil atau tak tahu. Kita nak tahu hukum saja, silakan. Nak tahu dalil daripada Amr bin Al-As, dia mengatakan fa idza dafantumuni fashunnu alayya turab shanan thumma aqimu hawla qabri qadra ma tunharu jazurun wa yuqassimu lahmuha hatta asta'nisa bikum wa anzura madza uradi'u bihi rusul rabbi. Ini sahabat Nabi, kata-kata daripada sahabat Nabi, dia berwasiat. Dia kata apabila kamu telah kebumikan aku, ya, waktu mungkin sahabat Nabi ni mungkin dah rasa ajal dia tak lama, dia bagi pesan, maka timbuslah jenazahku dengan tanah sehingga rata. Kemudian hendaklah kamu berdiri selepas itu di sekeliling kuburku kira-kira selama tempoh masa menyembelih unta. Maksudnya itu gambaran saja lama mana. Agak-agaklah kalau sembelih unta bagi daging, lama macam tu. Agak-agak lama jugalah, mungkin dalam setengah jam. Ada setengah jam. Supaya kata dia, aku tidak merasa kesepian dengan adanya kamu di sisi kubur. Jadi orang ni baru berpindah ke alam baru, kata dia astak nisu, maksudnya rasa tenang sebab kawan-kawan tu masih boleh kedengaran lagi. Mayat boleh dengar bunyi-bunyian di luar, suara orang bercakap boleh dengar. Malah dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Badar, Nabi SAW bercakap dengan orang-orang kafir yang mati tu, inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Kami dapati apa yang Tuhan kami janji itu betul, adakah kamu dapati apa yang Tuhan kamu janji itu betul? Jadi Sayyidina Umar pun kata, Rasulullah cakap dengan bangkai ke? Jawab Nabi SAW, mereka tu tidaklah kamu itu lebih mendengar daripada mereka. Maksudnya mereka dengar sama macam kamu dengar, cuma mereka tak boleh nak jawab saja. Jadi ini belum lagi, ini baru cerita dia saja. Maksudnya ada pesan daripada sahabat Nabi supaya orang tu berada di sisi kubur. Belum talqin lagi, maksudnya berada di sisi kubur tu sesuatu perkara yang dipesan oleh sahabat Nabi. Jadi perbuatan sahabat Nabi ini menunjukkan kepada bolehnya. Baik, yang ini yang lebih khusus. Daripada Abi Umamah Al-Bahili berkata, idza ana mittu fasna'u bi kama amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasna'a bi mautana. Apabila saya mati, hendaklah kamu lakukan kepada saya sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, supaya kita berbuat dengan orang yang mati. Macam mana Rasulullah perintah buat dengan mayat, macam tu kamu buat dengan mayat saya. Amarna Rasulullah SAW faqala idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitumut turab. Apabila mati seorang daripada saudara-saudara kamu dan kamu dah ratakan tanah, maksudnya dah selesai ke bumi dia, ala qabrihi falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi. Hendaklah berdiri salah seorang daripada kamu tu di bahagian kepada kuburnya. Summa liyaqul, dan hendaklah dia berkata, orang yang berdiri tadi berkata, ya fulan ibni fulanah, wahai si fulan anak kepada ibu dia fulanah. Sebutlah nama ibu dia. Kalau lelaki ibnu lah, jangan ditukar jadi bintun lah. Ada orang dia sebab dia kata kena bin pada mak. Jadi ya Abdullah bintu Aminah, jangan macam tu. Bintu tu maksudnya anak perempuan, masih lagi bin. Ya Abdullah ibn Aminah misalnya. Fa innahu yasma'uhu wa la yujib. Sesungguhnya mayat itu mendengar tetapi tidak menjawab. Kalau menjawab, lapanglah kubur tu. Dia menjawab pula, ya, lagi je. Tinggal ke imam seorang. Summa yaqulu ya fulan ibni fulana fa innahu yastawi qa'idan.
Bila dia katakan wahai nama orang tu anak kepada ibunya, sesungguhnya dia duduk tegak dengan ruh lah. Summa yaqulu ya fulan ibni fulanah fa innahu yaqulu arsyadana yarhamukallah. Bila kali ketiga dia sebut nama orang tu, orang tu kata bimbinglah aku, semoga Allah merahmati kamu. Ini cuma kita tidak dengar. Ini di alam barzakh. Walakin la tashurun, tapi kamu tak tahu, kamu tak sedar. Mayat tu ada menjawab seruan itu, tetapi tidak disedari oleh orang yang hidup. Falyaqul, ketika itu hendaklah orang yang berdiri itu berkata, uzkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hendaklah kamu sebut apa yang dengannya kamu keluar daripada dunia, iaitu syahadah tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahawa Muhammad itu adalah hamba dan pesuruhnya. Ini talqin lah. Inilah talqin yang kita amalkan ni. Wa annaka radita billahi rabbah, dan bahawa kamu telah redha Tuhan itu, Allah itu sebagai Tuhan. Wa bil islami dina, Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin, dan seterusnya. Ya'khudhu kullu wahidin minhuma bi yadi sahibihi wa yaqulu intalik bina ma yaq'aduna inda man luqina hujjatahu. Qala ay Abu Umamah, faqala rajulun ya Rasulullah fa in lam yu'raf ummuhu, qala yansabuhu ila ummihi Hawa. Jadi ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau tak tahu mak dia, kan tadi diajarkan ya fulan ibn fulanah, tapi kalau kita tak tahu mak dia nama apa, orang tu datang dulu di kampung tu dah lama, kita pun tak kenal mak dia nama apa, dan jadi Rasulullah SAW ajar dinisbahkan kepada ibunya yang asal, iaitu Hawa, ibu yang dulu-dulu lah, yang pertama sekali. Jadi kita katakan wahai fulan anak kepada Hawa. Jadi nanti akan dikupaskan pendapat-pendapat mazhab berkaitan dengan dalil. Cuma yang kita boleh rumuskan adalah yang dikatakan talqin itu ada dalilnya. Sebab itu ulama mengatakan sunat. Tetapi ada orang tidak terima dalil itu, kata dia riwayat itu lemah, ada masalah dengan riwayat itu terpulang. Jadi sebab itu ada khilaf. Bila ada khilaf ni ada banyak sebab. Antaranya adalah dalil yang digunakan oleh orang yang mengatakan benda itu sunat, bagi orang yang menolak dia kata dalil itu tidak kuat, dhaif, tidak boleh dijadikan hujah. Jadi orang yang beramal dengan hadis yang dhaif, dia kena anggap bahawa dia beramal itu atas dasar ihtiyat, jaga-jaga. Jangan dia jazam kata ini Rasulullah SAW suruh. Tak jazam macam mana, riwayat itu ada masalah, tapi dia mengamalkan juga kerana ihtiyat, takut-takut apa yang disampaikan itu memang betul disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi rugilah. Macam contohnya, nanti ada lagi bab tentang hadis dhaif, tapi untuk mudah faham. Contohnya tuan-tuan yang memandu di highway, tiba-tiba memandu pula kereta baru, kereta yang Continental bawa dalam 18, 17. Tiba-tiba ada 2-3 kereta daripada arah yang bertentangan nampaknya menyalakan lampu. Secara jujurlah, apa yang tuan-tuan akan buat? Kita akan perlahankan kenderaan. Jadi bila kita memperlahankan kenderaan dengan semata-mata nampak ada BIM, itu seolah-olahnya kita dah beramal dengan hadis dhaif. Sebab orang yang bagi BIM kita tak kenal. Mungkin pembohong, mungkin penipu, dan mungkin dia bagi BIM dengan sebab nak memotong, bukan dengan sebab ada roadblock, bukan dengan sebab ada speed light. Tapi kita slow, itu namanya ihtiyat, cermat. Mana tahu BIM itu sebabnya ada speed light, jadi kita tak kena saman. Jadi mana tahu riwayat yang dhaif, sebab dhaif itu pada perawi itu terlupa, perawi itu asalnya okey tapi masa tua dia bercampur-campur riwayat dia. Jadi kelemahan pada perawi tidak bermakna Nabi tak kata, kemungkinan Nabi kata itu ada. Oleh itu ulama secara umum membenarkan kita beramal dengan hadis yang dhaif dalam fadail al-a'mal, dalam benda-benda yang sunat. Tetapi dalam mengisbatkan hukum halal atau haram, secara umum ulama mensyaratkan hadis yang sekurang-kurangnya hasan ataupun sahih. Wallahu a'lam. Insya-Allah itu haji dah dapat gambaran bahawa talqin itu ada dalil, ada ulama yang membenarkan. Kalau kita nak beramal ada sandaran, tidak ada beramal pun tidak ada yang mewajibkan. Dan tidak ada ulama yang mengatakan talqin itu wajib, tidak ada. Sebanyak kuat mereka mengatakan sunat.
Jadi kalau yang tak beramal pun tidak sampai berdosa, yang beramal pun ada sandarannya. Kita akan kupas dengan lebih detail bila kita sampai insya-Allah pada tajuk yang tersebut. Wallahu a'lam. Minta maaf dan terlajak. Kita sambung bulan hadapan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nafa'ta bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صووا صفوفكم فإن تسفية الصفوف من تمام الصلاة لروس تنرفعكم الصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يوسوس في صدور الناس صل لله تعالى صلي فرض الشيخ تعالى الله أكبر الله أكبر سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.